Sekarang syarat wajib satu, syarat sah satu. Jadi bila cukup syarat wajib, maka berkewajipanlah sembahyang. Tapi bila tidak faham berkaitan dengan syarat wajib, dia ingat dia tak wajib. Dia ingat dia tak wajib. Maka dia pun tinggal sembahyang. Maknanya dia meninggalkan sembahyang yang wajib atas dia. Berdosa besar sangatlah tu. Satunya. Satu laginya, dia tak sedar pun bahawa dia ni sudah meninggalkan sembahyang sebab dia ingat dia tak wajib sembahyang. Faham tak ni? Tak nak beza antara syarat wajib dengan syarat sah. Dalam keadaan syarat sah tidak mampu dilengkapkan, kewajipan sembahyang kekal selagi syarat wajib cukup. Mana? Contoh biasanya bergolomang dengan najis. Contohnya orang terlantar pakai pamper. Mana apa ni? Bergolomang dengan najis lah. Nak istinja tidak semudah istinja qada hajah biasa. Istinja qada hajah biasa hanya di tempat najis keluar. Istinja apabila qada hajah dalam pamper, depan belakang lah. Bukan depan belakang saja, kering dah kawan tu. Badan ni kan payah nak istinja tu kan, sebab kering dah. Ni dalam keadaan tertentu tidak ada orang nak tolong istinjakan, payah di hospital ni. Kewajipan sembahyang kekal sebab suci daripada najis, bukan syarat wajib, syarat sah. Dan kalau syarat sah tidak mampu disempurnakan, kekal kewajipan. Wajib sembahyang selagi syarat wajib cukup. Tapi oleh kerana syarat sah tidak mampu disempurnakan, kemudian apabila boleh menyempurnakan syarat sah lengkap, dia kena ulang balik sembahyang yang dia sembahyang ketika tidak mampu menyempurnakan syarat sah tadi. Dan kenapa ketika tak mampu menyempurnakan syarat sah masih lagi sembahyang? Sebab masih lagi cukup syarat wajib, masih lagi berkewajipan. Walaupun syarat sah tidak mampu disempurnakan, bukan sengaja. Ada ni. Ingat baik tu syarat wajib. Islam, baligh, berakal, Islam tetap dah. Baligh tetap dah. Ke macam mana ni? Baligh sekejap, budak sekejap. Baligh sekejap, budak sekejap. Islam dengan baligh, ni kita tak cerita dah. Ni tetap dah. Berakal. Berakal ni terkadang hilang akal dengan pengsang. Ni boleh berlaku tak cukup syarat wajib berakal. Sebab tidak cukup syarat wajib berakal bukan gila saja, termasuk pengsang. Tu dia tidak berakal lah, tu tak ada kewajipan. Kemudian suci daripada haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas ni tak ada lah bagi orang lelaki, dan juga tak ada lah bagi orang perempuan yang sudah putus haid dan nifas. Jadi orang lelaki dan orang perempuan yang sudah putus haid dan nifas, satu saja syarat wajib, berakal. Yalah, Islam tetap, baligh tetap, suci daripada haid dan nifas tetap bagi orang lelaki, bagi perempuan yang sudah putus haid dan nifas. Jadi apa hak syarat wajib, hak ada hak nak kena ingat, berakal. Tu ada ni. Kemudian hak suci dari haid dan nifas tu syarat wajib, bukan suci daripada hadas besar hak mandi wajib tu. Itu syarat untuk sah. Ramai mana pula orang yang sudah suci daripada haid dan nifas, dengan bau kering haid dan nifas, berkewajipan sembahyang, dia tangguh. Maknanya dia meninggalkan kewajipan sembahyang yang wajib atas dia. Kemudian dia tak sedar pun ditinggal sembahyang. Dia ingat ke, saya tak mandi lagi. Tu dok reti sangat tu. Dok reti sangat tu, sungguh. Ada ni. Saya tak mandi lagi, maka saya tak wajib. Mandi adalah untuk mengangkat hadas besar. Itu syarat untuk sah sembahyang. Jadi apabila suci daripada haid dan nifas kering, kena pergi mandilah untuk melengkapkan syarat sah. Belum sempat selesai mandi, habis waktu. Untuk waktu tu tetap wajib kena sembahyang. Sebab apa? Sebab di hujung waktu sudah lengkap syarat wajib.
Tapi tak sempat nak buat lah sebab kita nak kena mandi wajib dulu untuk mengangkat hadas besar. Maka tak salah lah kitanya. Bukan kita sengaja nak mandi dilewat-lewat, bukan. Ada ni. Tapi kadang-kadang dia tunggu satu waktu, satu hari. Ni kalau saya cerita ni di tempat-tempat pejabat, cerita bak ni terakak punggung lah. Sebab apa? Sebab saya jumpa-jumpanya kerihit siang hari, bila dia mandi, balik rumah lepas maghrib baru dia mandi, baru dia semayang maghrib, main isyak. Lepas tu zuhur asar macam mana? Oh, habis. Kenapa jadi gitu? Kejahilan. Maka berdosalah dianya kerana tinggal sembahyang dengan sengaja. Saya tak tahu, tidak ada alasan tak tahu. Melainkan kalau baru masuk Islam, boleh buat alasan tak tahu. Macam kita ramai-ramai ni tidak ada alasan tak tahu. Jadi dihukumkan tinggal sembahyang dengan sengaja. Jahil pula fardu ain, dosa kerana mengakali jahil fardu ain. Jahil fardu ain pula tidak diajar oleh suami. Suami bertanggungjawab. Suami pula ambil isteri ni kemudian dah. Sepatut mak ayah dia ajar. Mak ayah dia pun ada saham. Suami ambil kemudian dah, ingat baik. Jangan letak pada suami saja. Suami tu ambil awak ni kemudian. Awak ada mak ayah. Awak bukan anak buluh betung. Ada ni. Bukan anak buluh betung ni. Faham tak ni? Tak semayang kering waktu pagi dah. Alasan macam-macam lah. Tak ada tempat mandi lah. Lepas tu payah nak buh gicu semula. Nak buh bedok semula lah payah. Tu bukan belaka tu. Tu berat-berat tu. 2 waktu tinggal tu. 1 waktu sudah cukup. Nama tercatat di pintu neraka. Hak ni tahu kemudian kena taubat beradang lah orang panggil dah. Tapi kalau tak belajar, dia tak tahu pun dia tinggal semayang. Lepas tu dia pun buat amal sunat, ngaji Quran, amal sunat. Lepas tu haji umrah hak sunat, haji umrah wajib beres dah. Lega dah dia buat amal sunat. Lega macam mana? Kamu tiang agama tak cukup, amal sunat kamu nak letak pahala di mana? Taubat ni ada rukun dia. Taubat ni kena taubat satu-satu. Kalau dia tak tahu pun dia tinggal semayang, dia taubat apa? Dan sekarang ni dia tak tahu pun dia tinggal semayang. Nak taubat ada dosa macam mana? Sekarang dia tak tahu pun dia tu tinggal semayang. Dan dia kata tak apalah sebab saya belum mandi. Maka saya tak wajib. Walah, dia wajib sebab dia suci dari haid dan nifas. Nak taubat macam kalau tak tahu pun dosa dia. Ni kita cerita lepas tahu kemudian. Ni kita cerita ni, dia tidak bertaubah dan bertinggal semayang. Sebab dia tak tahu pun dia tinggal semayang. Dia ingat ke tak apa. Nak taubat macam mana? Ni apabila cerita, apabila tahu wajib taubat beradang ni. Nak taubat ni lepas daripada belajar, baru tahu salah, barulah ada taubat. Hak sesebut saat ni, dia tak pernah pun nak taubah dan bertinggal semayang. Sebab dia tak tahu pun dia tinggal semayang. Dia ingat ke dia tak wajib. Nak taubah macam mana? Tu dia rajin buat amal sunat. Dia rajin ngaji Quran hak sunat. Mana hak taubah dia bertinggal semayang masa duduk kerja jabat? Tinggal semayang bila? Kering dah kan siang hari tu awak tak semayang zuhur asar. Saya tak mandi lagi. Saya tak wajib lagi. Jadi dia tak tahu pun dia tinggal semayang. Dan nak taubat macam mana? Amal banyak macam mana pun kefarduan yang kita tinggalkan tidak akan tertampung. Itu hak pokok. Semayang ni waktu ni hak pokok. Tak ada boleh tampung dengan amal sunat. Ni hak pokok ni. Hak pokok ni tak boleh tampung dengan amal sunat. Ini tiang agama. Amal sunat tidak akan diterima tanpa bertaubat. Tapi taubahnya macam mana? Ilmu tak ada. Tak tahu pun dosa. Dia ingat ke dia? Saya tak ada dosa. Tak ada dosa apa? Tinggal semayang. Satu waktu nama ada pintu neraka dah. Satu waktu. Jadi kalau kering siang hari, zuhur 1 tinggal. Asar 1 dia tinggal. Lepas tu berkali seumpama tu. Lepas tu duduk rumah pula ni, kering dah. Dia tangguh pula 1 waktu. Tinggal pula 1 waktu. Tiap-tiap bulan. Habis ya? Ada. Tak ada tiang. Tak ada tiang. Bila tak ada tiang, nak tapung kat mana? Ni tiang agama ni semayang ni. Bukan ni cabang-cabang agama, ranting-ranting agama. Tak ada .
Sebab tu kata dia kena balik kepada ilmu. Bila kita balik pada ilmu, barulah kita kenal dosa dan pahala. Yelah tu kata kena belajar. Bila belajar, kita kenal lah dosa dan pahala. Barulah timbul bab taubah. Tanpa belajar, tak ada timbul bab taubah. Mala yutilbal ilm fala isa bitaib. Orang yang tidak belajar ilmu agama tidak ada taubah. Sebab dia tak kenal dosa dan pahala. Ini cerita bab dosa tinggal semayang. Hak dosa akidah, tu lagi berat. Nak kira macam ni, betul? Dah tu berkata kena belajar. Belajar. Tu kewajipan kita belajar. Bila kita belajar fardu ain, banyak salah kita. Kita insaf sangat-sangat lah. Kalau kita tak belajar, kita rasa macam kita banyak amal. Kita ni rasa macam tinggi di sisi Allah. Orang pula mari ajar amal zikir, amal zikir, amal zikir. Lepas tu berzikir berasa asyik je. Asyik macam mana kamu tidak bertaubat daripada dosa tinggal semayang? Dosa akidah macam mana kamu tak pernah tahu pun. Ni tertipu. Orang yang mari berzikir tu dia menipu. Sebab apa? Sebab dia tekan hak sunat. Hak asas-asas fardu ain, bab akidah. Asas-asas fardu ain, ni bab fiqh ni. Ni bab fiqh ni. Syarat wajib mana, syarat sah mana? Ajar ke dah? Dah. Lepas tu kawan tu tinggal semayang. Lepas tu amal sunat, zikir-zikir. Apa-apa lah. Bukan salah zikir ni, salah dia bawa. Zikir tu disunatkan. Tapi asas-asas ni. Lepas tu ni duduk beramal. Lepas tu dia rasa macam dia ada ditinggi dah dengan Tuhan. Walah akidah tak tahu ke mana. Hutang semayang banyak. Dia pun masalah hutang semayang banyak ni, dia tak tahu pun dia berhutang. Itu masalah. Dia tak tahu pun dia tinggal semayang. Sebab apa? Sebab jahil syarat wajib. Suci dia haid dan nifas tu. Ni. Sebab tu nak ngaji bab semayang ni bukan hanya syarat rukun. Syarat rukun bukan. Syarat kena ingat baik, syarat wajib dengan syarat sah. Kemudian cerita bab rukun. Rukun 13. Syarat bagi tiap-tiap rukun. Ni kita duk ngaji ni syarat bagi tiap-tiap rukun. Kemudian syarat berjamaah. Syarat berjumaat. Dia ngaji pula syarat berjumaah, syarat jumaat. Ada ni. Dia ada bukan setakat syarat dan rukun saja. Ni hak biasa saya ngaji tu gitulah. Syarat ingat baik ada dua, syarat wajib dan syarat sah. Syarat dan rukun jangan berhenti di rukun. Kena belajar syarat bagi tiap-tiap rukun. Situ. Kemudian nak berjemaah, syarat bagi syarat untuk sah berjamaah. Lepas tu kata kita kalau belajar fardu ain, bab akidah ke, bab semayang ke, bab tasawuf, cerita-cerita sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat mahmudah, tak ada nak bengah nak tengok orang je kitanya. Tak ada nak bengahnya, nak tengok orang aku lebih. Nak lebih kot mana? Ni kalau kita ngaji fardu ain, ngaji hal diri. Kalau kita ngaji mereka tu hal orang. Ngaji hal orang sedap. Sebab kena atas orang. Tak kena atas kita. Tapi kalau ngaji fardu ain, ngaji fardu ain ni atas kita. Fardu ain atas kita ni barulah kita tahu. Kita belajar bab maqam-maqam, cerita bab aulia. Sama kot cerita hal orang. Sedap cerita. Lepas tu dia khoyar macam di maqam tu juga. Boleh khoyar. Boleh pala apa khoyar. Dah kita diri macam mana? Akidah kita macam mana? Semayang bang kita macam mana? Ni. Batin kita macam mana? Ada ni. Tak ada. Sebab apa? Sebab tak belajar hal diri. Hak dalam ilmu fardu ain tu hal diri. Dia bercerita. Boleh cerita hak kisah-kisah aulia. Cerita apa ni? Untuk kita insaf diri. Tingginya mereka di sisi Allah. Allah kita ni orang awam biasa je. Mana balik mana situ. Tapi kita nak tahu kita orang awam biasa ni, ngaji hak ilmu untuk peringkat mula-mula. Kata ngaji ilmu peringkat awam hak mula-mula ni, cerita hak aulia-aulia, dia macam sera dia duduk situ. Macam kita dah. Tengok orang lain ni ekor mata je ni, orang tak ada makam ni.
Orang ngaji bab padu'an sama ni sijil surah. Bila nak sapa ke Tuhan? Dah dia tinggi dengan Tuhan. Ni. Dia rasa macam dia ada makam. Betul makam khoyar tu. Ni tertipu bawakan lah ni. Mana lagi letak ilmu tak kena dengan tepat. Mari tepat tu tengok macam mana kita nak cerita ni. Macam mana ahli Jumaah kita ilmu tauhid. Kena ambil tahu waktu dulu. Jangan pakai beri. Kalau dia beri ilmu hak tinggi-tinggi kepada orang yang tidak selayaknya, maknanya dia tidak mursyid. Dia tak kenal pun ilmu tinggi tu yang sebenar. Sebab tu dia letak ilmu tinggi tak kena pada tepat. Orang yang kenal, dia pandai letak. Di tempat yang mana orang awam. Dia ilmu-ilmu orang awam asas ni. Tempat-tempat yang agak pengajian dia banyak. Pondok-pondok macam tu. Dia tak payahlah. Taklah sekadar ilmu asas ni. Ajar ilmu hak makam-makam tinggi-tinggi. Ni. Dia tengok tepat. Bukan diberi gitu. Tu alamat. Jelasnya tidak mursyid. Dan dia tidak berguru. Sebab apa? Sebab dia tak pandai nak letak. Sebab kalau kata intan beliang sungguh, hak original, bukan hak tiruan, di mana dia nak letak? Di mana dia nak jual? Intan beliang. Nak pergi jual dengan kampung tu. Hak makan kau, hak kerja kau dah cukup makan lah. Nak jual ke mana ni? Tiba-tiba dia bawa intan beliang, pergi jual ke orang kampung, hak kerjanya, kau dah cukup makan. Maknanya intan beliang tu hak palsu, bukan sebenar. Alamat lalu dah, tu hak palsu. Kalau sebenar dia tahu nak letaknya di mana. Faham tak ni? Mana kalau pergi kampung ni gak, beri hak asas-asas sudahlah. Orang kampung nak makan le, orang panggil. Orang kampung nak makan le. Orang kampung nak gapa? Nak sayur ke atau sayur? Hak makan le. Kita nak bawa intan beliang ni. Pergi cari tempat lain lah intan beliang ni. Sebab ni orang kampung ni cuma dia nak cari untuk makan le. Kita tahu untuk dia makan le. Tu panggil mursyid. Faham tak ni? Jadi kalau buat ilmu kita juga. Kita ngaji mula ni kodok untuk sah pegangan sendiri. Kalau mana ni? Kemudian nak cakap bab akidah dengan anak cucu. Gitu je. Lepas tu nak ulang semua bab akidah, nak ulang semua bab semayang. Ni je kitanya. Tiba-tiba mari letak intan beliang. Itu bukan original, itu palsu. Itu bukan guru yang mursyid. Kita kena faham situ. Ada ni. Ni bab akidah ni bab semayang. Syarat semayang, syarat bagi tiap-tiap rukun sembahyang. Jadi kita ni rukun takbiratul ihram ada 21 syarat. Walaupun 21 syarat ni sebahagian syarat tu memanglah kita ada syarat tu, tapi ada sebahagiannya kita kena amati molek. Kena amati molek beberapa syarat tu lah. Hak berkaitan dengan memanjangkan tempat yang tak boleh panjang. Memanjangkan tempat yang tak boleh panjang. Panjang betul hamzah Allah. Allahu Akbar. Adakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar. Orang lala Maha Besar. Allahu Akbar. Allah gedu. Ingat dah minggu lepas kan? Kita bukan ngajar tajwid. Kita ngajar hukum fiqh. Jangan pelihara huruf, pelihara tasydid. Pelihara huruf, pelihara tasydid. Huruf kena cukup. Jangan tambah huruf. Jangan kurangkan huruf. Ingat baik. Kemudian pelihara tasydid. Sebab tasydid ni menepati 2 huruf. Berarti pelihara tasydid hakikatnya pelihara huruf juga. Kalau kita takhfifkan, kita peringan tidak tasydid di tempat tasydid, berarti kita sudah mengurangi 1 huruf. Kalau dalam takbiratul ihram, tasydid hanya ada 1. Kalau dalam rukun Fatihah, tasydid ada 14. Kena jagalah tu. Kalau tasydid 14 tu kena jagalah. Dalam takbiratul ihram hanya ada 1 tasydid. Tasydid di lam yang kedua. Allah, lam yang kedua tu ada tasydid. 1 je lah.
Jadi pelihara tasydid ialah pelihara huruf. Apa makna hukum fiqh wajib pelihara huruf dalam rukun qauli ni? Huruf jangan tukar. Ada ni. Yang tukar huruf tu pelihara orang panggil. Huruf jangan tambah. Huruf jangan kurang. Tu hukum fiqh. Bukan ngaji hukum tajwid ni. Kita ngaji syarat untuk sah rukun takbiratul ihram hukum fiqh. Bila panjang Allah tumbik satu huruf pula hamzah istifham. Adakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar tumbik waw pula lepas tu. Orang lain Maha Besar. Allahu Akbar tambah alif lepas ba sebelum ra. Jadi Allahnya geduk. Panggil apa tu? Menambah huruf. Satu laginya saya tekan minggu lepasnya, jangan mengurangi huruf. Mana hurufnya? Pada lafaz Allah. Allah ni ada berapa huruf? Ada 5. Alif, lam, lam, alif, ha. Ingat baik tu. Ni kita alif, lam, lam, ha. Alif, lam, lam, ha. Jadi pak je jadinya. Tak betul. Allah ada 5 huruf. Alif, lam, lam, alif, ha. Ada alif selepas daripada lam, sebelum daripada ha. Ni hak kita bicara minggu lepas. Hak bicara minggu lepas kan? Dan ketiadaan memanjang akan alif. Alif duduk mana ni? Yang antara lam dan ha. Dengar ada. Alif yang antara lam dan ha. Mana lepas lam sebelum ha tu ada alif. Mana apa ni? Alif, lam, lam, alif, ha. 5 huruf. Jangan kurangkan. Dengan bahawa jangan pendek pada Allah. Jangan pendek. Allah. Jadi tak ada satu huruf. Ada ni. Tapi macam sebut mengelepah lah. Kalau Allah tu di tengah, tu memanglah kita tak akan tinggal alif selepas daripada lam tu. Allahu Akbar. Adalah FB dia tanya, mana afdal kita memanjang dengan memendek? Wajib memanjang. Itu ada alif. Kalau memendek, Allahu Akbar. Mana ada alif selepas lam? Wajib tu. Cuma hak hukum fiqhnya memanjang pun jangan melebihi 7 alif 14 harakat. Tu. Mana ni? Tapi nak ceritanya, kalau Allah tu di awal, panjang tu tetaplah. Allahu Akbar. Tu tetaplah. Allahu Akbar. Tapi kalau Allah tu di hujung, Subhanallah, Alhamdulillah, At-tahiyyatu lillah, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di hujung tu. Tu kena jaga molek. Jangan kita mati. Jangan kita memendekkan tepat panjang yang di situ ada alif. Alif, lam, lam, alif, ha. Ingat baik tu. Ni saya sebut dah minggu lepas. Ada rakaman pengajaran. Peringat ni. Alif selepas daripada lam, sebelum ha. Kena panjang. Ada orang kata salah. Salah pula orang ajar molek-molek dah. Tak, sekarang yang baik pengajaran dalam rakaman. Rakaman tu akan hidup berpanjangan. Rakaman tu akan hidup berpanjangan. Betul pun hidup berpanjangan. Salah pun hidup berpanjangan. Seolah-olahnya orang ni duk cara buat hukum tajwid. Padahal duk cara buat hukum fiqh, bukan hukum tajwid. Pelihara huruf adalah hukum fiqh. Badan ni pelihara huruf dengan bahawa jangan menukar huruf, jangan melebihkan huruf, dan jangan mengurangkan huruf. Jadi kalau Allah dipendekkan, jadi hanya alif, lam, lam, ha sahaja. Alif selepas ada lam, sebelum haknya tidak ada.
Ni ingat baik ni. Alif antara lam dan ha. Maknanya kita ada 5 huruf. Lafzul jalalah Allah ada 5 huruf. Alif, lam, alif, ha. Bila dia pendek, jadi lam, ha sahaja. Alifnya sudah dibuang. Dia pendek. Dia panjang, keluar huruf lain pula. Panjang bagi depan, Allahu, keluar waw. Panjang bagi atas, keluar alif, akbar. Keluar alif selepas debat sebelum ra. Kalau dia memanjangkan tempat yang tak panjang. Tempat yang wajib panjang, dia pendek. Dia mengurangi 1 huruf. Ada ni. Bukan kata orang peringat supaya jaga alif selepas lam sebelum hak tu salah. Bukan ada kata pelik pula dah. Kalau pendek situ zikir pun tak sah. Pelik pula dah. Peliknya kat mana? Macam saya sebut lepas lah. Beginilah. Kita ni, kalau kita insaf diri, kita sedar diri kita tu ilmu ada kodoh-kodoh. Kalau kita tak pernah dengar, tak payah kata pelik lah. Tak pelik. Sebab apa? Sebab kita dah pelik. Kalau kita pergi dengar-dengar satu kuliah, tiba-tiba kita pun dapat ilmu baru yang kita tak pernah dengar. Tak pelik. Sebab apa? Sebab kita ilmu kodoh-kodoh je. Tak aja dengar, tak pelik. Sebab kita bukan ilmu banyak. Tapi kalau orang tidak insaf diri, orang perasan ilmu banyak, tak pernah dengar, pelik ni. Itu orang tak ada insaf diri. Sebab ada orang kadang-kadang, saya belajar tak pernah jumpa pun. Kamu belajar lama mana? Saya belajar tak pernah jumpa. Saya ngaji kitab tak pernah jumpa. Dah banyak mana kitab kamu belajar? Orang dah cakap gitu. Cuma Allah, saya setakat belajar tak pernah jumpa lagi tu. Hak tu dalam kitab mana? Tak apa. Ni dah saya belajar tak pernah jumpa pun. Mana ada ni? Dia nak tolak tu. Kalau setakat Allah lah, saya setakat belajar tak jumpa lagi hukum tu. Jadi kalau kita rasa macam tanyalah kitab mana? Okey, tak ada masalah tu. Mana setakat saya belajar, saya tak jumpa lagi. Tak pelik lah, saya belajar tak banyak. Hak jenis pesen ni, kita belajar tak dengar pun. Tengok. Apa maksud dia tu? Maksud dia, orang ajar tu dah betul lah, sebab dia tak pernah jumpa. Macam lah dia ngaji banyak. Anda panggil orang tak ada insaf diri. Sebab itulah adab belajar. Adab yang pertama nak belajar ni, buang sifat takabur tu. Buang sifat ujub. Pada ni. Tu adab belajar yang pertama. Kemudian adab belajar laginya, dalam kitab Sarul Salikin, daripada kitab Ihya Ulumuddin ni, adabnya belajar semata-mata kerana Allah. Itu jaga molek. Kita belajar agama, kita niatkan apa? Kerana Allah. Ada orang belajar agama kerana tengok, tengok tu guru hidup senang. Nak jadi tu guru juga biar jadi hidup senang. Bayangkan tu guru rumah 3 tingkat zaman dulu. Ni cerita akhir 80-an. Rumah tu guru 3 tingkat. Tapi bukan 3 tingkat. Dia yang 3 atas tu macam loteng gitu je lah. Tapi bagi kita kat 3 tingkat lah kita sebut. Allah mu tunggu 3 tingkat. Tapi kecil je atas tu mungkin bilik bacaan ke gitu je barangkali. Tapi nampak 3 tingkat. Patut tugu ni pula tanah air banyak. Tugu ni pula dimuliakan oleh masyarakat. Akhirnya kita belajar nak jadi macam tugu, hidup senang, harta banyak, dimuliakan oleh masyarakat. Itu neraka. Man talabal ilma li ghairillah fatabawa maq'aunan nar. Siapa yang belajar ilmu agama bukan kerana Allah, maka dia telah menempuh ada panggil dah. Dia telah mempersiapkan tempat dalam neraka. Menempuh. Bukan menempuh tu menghadapi, ni menempuh. Tempuh nasi gitulah. Booking. Mana dia telah mempersiapkan tempat dalam neraka. Rupa belajar agama tapi ni adab ni hati ni lillahi ta'ala. Lepas tu masa ngaji pondok,
Tok Guru baca kitab tasawuf tetap dah. Tok Guru baca kitab tauhid fiqh pun Tok Guru tekan tak mau. Jaga keikhlasan dalam belajar. Kalau ikhlas dalam belajar, akhirah selamat, dunia pun tak ada rugi pun. Bukan kata orang belajar lillahi ta'ala, dunia lari, bukan. Mana kita belajar lillahi ta'ala, akhirah selamat, dunia tak akan lari. Tapi kalau kita belajar untuk dunia, mungkin dunia kita dapat, akhirat neraka. Dunia kita dapat tidak akan diberkati oleh Allah. Jaga niat je. Tunggu tekan seumur ni, orang belajar pondok. Sebab takut apa? Takut tengok Tok Guru senang, Tok Guru dimuliakan. Kita pun nak jadi alim macam Tok Guru, dengan niat nak dapat dunia, nak dapat kemuliaan. Orang belajar sekolah pula, ada CJ, bila ada CJ mudah dapat kerja. Tengok niat macam mana. Sekolah macam mana ustaz ditekan. Belajar lillahi ta'ala, belajar lillahi ta'ala. CJ tak apalah. Itu untuk hukum zahir dunia. Tapi penekanan tu macam mana? Kita belajar tu kerana Allah ke kerana CJ untuk dapat kerja? Ni dulu nak kena tekan orang nak belajar ni. Tekan tu dulu. Ni duk suluh hati orang lah. Hati ta'aling lah. Aling lidah lah orang ni. Duk tilik hati orang. Kita duk tilik hati kita dulu. Kita belajar agama mula-mula ni niat kita apa? Jangan kadang-kadang ibu bapa sendiri pun dia tanam niat salah pada anak dia. Ada. Sebelum tu anak dia semua atau sekolah menengah biasa. Kalau orang putih. Kalau saing lah. Kalau putih lah zaman dulu. Kemudian timbul pada satu masa tu kemelesetan ekonomi. Menyebabkan walaupun balik Amerika mana pun tak dapat kerja masa tu. Ni cerita 80-an dululah. Tak dapat kerja. Ketika zaman kemelesetan ekonomi, maka mak ayah ni pun kena tahu kalau agama pula. Kalau tahu kalau agama, kerja terjamin. Kalau tahu ke ilmu dunia ni, tengok balik Amerika pun menganggur masa tu. Maka dia pun suruh adik-adik bawah ni belajar agama. Supaya apa? Supaya tak menganggur, senang boleh kerja. Tengok, dia tanam dah dengan niat yang jahat. Bukan kata kena belajar agama lah. Tengok abang-abang kamu atau belajar kat dunia napok, rengang je ke agama napoknya. Jadi kena ngaji kat agama lah, biar dapat redha Allah, biar dapat jaga agama kamu di masa akan datang. Gitu comel lah. Ni dak tengok belajar ilmu dunia nganggu, belajar kat agama ni tak nganggu, mudah beri kerja. Tengok. Ini mak ayah kadang-kadang mereka tanam dengan niat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ajar nak dia niat api neraka. Tu kita macam mana pula kita? Jaga tu dulu. Ni adab belajar. Ada ni. Mana kalau ada adab ni, tak ada masalah. Ilmu bertambah, dia akan bertambah merendah diri. Tak ada apa-apa. Mana kita insaf diri yang ada tu pun kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah-setengah orang dia jujur, ikhlas. Apa-apa perkara yang dia tak pernah dengar, dia berjumpa direct. Dia dengar, lepas tu dia dengar ni kadang-kadang bukan dia dengar pun. Dia hanya diadu oleh orang lain. Orang ni duduk belajar. Pelik ustaz awang ni ngajar ni. Dia tanya pula dengan hak ustaz dia belajar hak lain. Tapi ustaz tu bagus. Dia mari berjumpa. Betul ke tak begini. Kalau dia dalam kitab mana? Ni orang jujur. Ada ni. Biasa je sebenarnya sebelum ni pun. Cerita bab semayang qabliyah subuh, qabliyah asar, lepas subuh waktu dia. Nak haramnya kok mana? Hak haram tu mazhab Hambali dengan Hanafi. Kita mazhab Syafi'i tak haram. Dia mari jumpa dalam kitab mana? Tu biarlah kitab. Dia orang belajar juga bi kitab dia okeylah. Baik tak pernah dengar. Tapi tak pernah dengar dia dah katalah. Tak pernah dengar saya. Dia tak kata gitu. Cuma nak sahih, nak tengok kitab mana. Tapi kitab kau dah tu je. Mana orang jujur, orang ikhlas. Dah ni. Saya cerita bab Islam dan iman. Orang Islam yang tidak beriman, kita tahulah. Orang munafik. Orang beriman tak Islam. Ni, jadi pelik. Beriman tapi tak Islam. Jadi pelik. Dia pun tanyalah, dalam kitab mana? Sebutlah kitab, tak ada masalah. Ini orang jujur, orang ikhlas.
orang beriman tak Islam ni kita boleh tahu kemudian lah. Tahu kemudian macam mana hak mu'allaf tu dia mengucapnya kemudian. Pandai? Sebab masa duduk kampung dia Sabah Sarawak tu, dia tak berani sebab masyarakat dia masyarakat bukan Islam. Setengah pula keluarga hak kuat agama kafir tu bukan agama kafir biasa-biasa. Tak berani, tapi dia sudah yakin pada agama Allah. Bila dia berani mengucap selepas dia berpindah ke Kuala Lumpur sama belajar universiti, maka dia pun sudah lepas daripada keluarga, dia pun mengucap dua kalimah syahadah. Hak tu hak cerita-cerita ada Hakim tu, hak sejarah lampau sebelum dia masuk Islam tu macam mana kan, biasa kan, punca daripada mana timbulnya berkenan kepada agama Islam ni. Dia ada sejarah dia tu, dia pun cerita dia daripada pembacaan, daripada pertanyaan, daripada dia semua apa semua, dan dia memang yakin dah. Terkadang dia semayang senyap-senyap, puasa senyap-senyap. Ni. Tapi adakah dia mengucap kalimah syahadah? Dia tidak ada keberanian. Sebab di masyarakat semuanya orang kafir belaka. Tapi iman dia dia percaya sungguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini Allah jua Tuhan, dan dia meyakini Nabi Muhammad tu utusan Allah. Sahlah iman dia. Mana kalau dia mati saat tu syurga dia. Mengucap tu hukum dunia. Maka zahirnya dia bukan orang Islam, tapi akhirahnya dia orang beriman syurga. Tapi ni tak mati lah sebab dia boleh cerita. Wah, mati tak boleh cerita lah pula. Mana kita boleh tahu dia sudah beriman sebelum daripada tu lagi dah. Sampai ke di semayang puasa dah senyap-senyap. Tengok. Tu cerita orang beriman yang tidak Islam ni contoh. Tapi bagi setengah dia pelik. Pelik tak apalah dia tanya. Ni orang panggil orang jujur, orang ikhlas. Dah kita dah bicara ni bab hukum ni, syarat rukun kauli. Ingat baik ni. Rukun kauli ada 5. Syarat pelihara huruf, pelihara tasydid. Hak kita dah bicara takbiratul ihram ni, huruf lafaz Allah 5. Alif lam alif ha. Kalau kita pendek selepas lam dengan ha tu, kita sudah mengurangi satu huruf. Ni. Tapi hak takbir alhamdulillah lah takbirnya, sebab tak ada orang yang Allahu Akbar, tak ada. Orang akan Allahu Akbar. Biasa tu tak bimbang hak huruf Allah ketika takbiratul ihram tak bimbang. Tapi Allah ketika tasyahud akhir. At-tahiyyatu lillah. Tu lam yang kedua, alif yang selepas daripada lam yang kedua sebelum ha tu. Takut at-tahiyyatu lillah, dia mati. Waktu saya pun dah reti nak ajuk sebenarnya. Tak ada, dia mati situ. Lah lalu. Ada dah alif lepas lam. Lah gitu. Tak ada lah. Dia lah. Waktu di hujung tu nak kena jaga. Hak takbir tu dah using. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu nak kena jaga. Takut mati situ. Ni hukum ni. Berkaitan dengan sah batal semayang ni. Awak mudah-mudah pula. Ni. Macam saya contoh minggu lepas kan, hak azam bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun dia suara nafas panjang pun dia akan pendek. Sebab apa? Tak ada bar, tak ada. Tapi bukan hayya 'alas solah sahaja dipanjang, bukan hayya 'alal falah sahaja dipanjangkan. Asyhadu an la ilaha illallah, panjangnya dia. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa dia panjang situ? Situ ada ma, ada alif selepas lam sebelum ha tu. Tapi situ nyatalah dipanjang. Takkan tak faham kenapa boleh panjang situ? Hayya 'alas solah. Tu ada ma. Hayya 'alal falah. Sebab ada ma. Dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebab ada ma. Sama je lah. Waktu jelas sangat. Kalau dah tahu waktu tu, kita tu pelik sebenarnya. Ni ambil mula dalam kitab kita ni. Hak alif antara lam dan ha. Alif, lam,
alif, ha, 5 huruf. Jangan kurangkan huruf, wajib pelihara huruf. Dan ketiadaan diam yang panjang antara dua kalimah. Mana dua kalimah? Allah dan kalimah akbar. Iaitu panjang. Diam yang panjang ni, bukan ketiadaan ni. Iaitu diam yang panjang. Kediam yang lebih daripada bernafas dan penat. Qada bernafas dan penat. Qada tanafus dia panggil, qada bernafas. Yalah, takut ada orang kan, dia jenis nafas dia tak boleh, dia nyakit lelah. Allah Akbar. Qada bernafas okey je lah. Tu tak panggil tak diam yang panjang lagi. Tapi qada bernafas ni banyak panjang mana tu atas masing-masing lah. Ni qada bernafas. Orang nyakit lelah ni, dia lama sikit. Ada ni. Oh, siapa dua kalimah tu pun kena berhenti. Alah, kali tak nak pergi. Dia pun Allah Akbar. Pada ni. Dah nafas pada 3 kali tu, dah qada dia lah, qada menafas orang lelah. Ni, qada penat ni. Penat dia ni, penat dia orang lelah. Ke mana? Ke penat berlari tadi. Dah orang nak hujung surah dah kan, dia pun berlari haji ni. Allah Akbar ada. Dah dia masuk masjid. Imam hujung surah. Dia pun berlari lah. Tak sedar ketua. Dia berlari tu kok. Siapa dalam sah? Allah Akbar. Qada tu tak apa, qada bernafas, qada penat. Qada bernafas, qada penat. Ada ni. Jangan kalau orang lelah. Macam Fatihah gitu juga. Fatihah dia kena jaga mualak. Mualak bagi tiap-tiap ayat dia mualak antara satu-satu ayat. Mana pun ni jangan melebihi qada bernafas. Pada ni qada bernafas ikut keadaan dia lah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qada bernafas kan? Ar-Rahmanir Rahim. Qada bernafas kan? Tapi ada orang Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia lelah dah. Barulah dia boleh sambung Ar-Rahmanir Rahim. Lepas tu tu dia lah, qada dia lah. Tak boleh samalah. Qada bernafas orang sihat, qada bernafas orang uzur, takkan sama. Tapi jangan lebih daripada qada bernafas. Tapi qada bernafas ni qada mana? Qada masing-masing lah. Tapi kalau orang sihatnya, antara Allah dan akbarnya, dia tak ada berhenti lah. Allahu Akbar. Ni orang sihat. Kalau orang tak sihat, kemungkinan dia terpaksa kena berhenti antara Allah kemudian akbar. Dia kena berhenti. Tapi ingat baik, berhenti jangan panjang. Tapi qada bernafas. Ada jenis tu imam, ni mungkin tak berhenti orang kali. Allahu Akbar. Baru keluar semula. Dia nak ambil niat, nak ambil niat. Jadi makmum ni jadi was-was lah. Sebab tadi hilang dah. Allahu Akbar. Baru keluar. Tu dia tak diam tu bang kali dah. Cuma bunyi tu tak kuat. Tu wallahu alam lah. Tapi cuma makmum ni akan jadi tak sedap bunyi. Tak sedap bunyi. Sebab apa? Hilang baru timbul. Allahu Akbar. Baru timbul semula. Allah lah. Atau diam yang pendek. Atau diam yang pendek ni, ketiadaan diam yang pendek yang dikosak dengan diam yang pendek ni memutus akan takbirnya. Dia diam sekejap je Allah, tapi dia kata ambuh takbir tu. Kalau gitu terbatal lah takbir tu. Pendek je tapi dia berhenti sekejap tu, dia kosaknya nak berhenti. Tak ambuh dah takbir Allah tu. Maka tu terbatal lah takbir tu, kena mula semula lah. Ada ni, dia Allah sekejap je tapi dia kosak nak
nak berhenti daripada, nak memutuskan akan takbir, nak berhentilah, maka terbatal lah, kena takbir semula. Tapi hak syarat ni kita kira tak tu manalah, tapi kena tu juga, sebab kemungkinan tadi tu orang uzur, orang lelah, orang apa semua gitulah. Dan memperdengarkan akan dirinya dengan sekalian hurufnya. Ini syarat yang ke-20. Berapa? 17 baru. Syarat yang ke-17. Wallahu a'lam. Dah orang dia kalau ada apa-apa hari nak jumpa, biasa setengah orang kan, boleh tak jumpa dengan seorang, orang banyak lalu dah pergi lah jumpa ustaz, tak apa dia kata. Sebab orang jumpa tak ada masalah, cerita lah apa masalah. Mana kalau salah kita perbetulkan apa masalahnya. Mana orang kadang-kadang dia takut kau, tapi orang kata pergi jumpa lah ustaz, okey je, jumpa je, orang terjumpa dah, ya okey je. Gitulah. Yelah kalau orang jenis-jenis orang tak boleh ni, jangan jumpa dengan dia. Dia tu payuh tu nak dengar wah orang tu. Ada ni. Backhand tu jangan. Ada pasang gitu. Itu tak ada masalah. Ada apa hal jumpa. Kemudian kita ni lepas daripada kelas ni diminta tunggu sekejap lah, sebab ada penerangan berkaitan dengan program selepas daripada ni di Tasyin Quran ni lah. Jadi pihak tahfiz tu akan cerita dia punya program dia lepas daripada ni lah. Tunggu sekejap. Kemudian apa dah banner luar tu dah, InsyaAllah minggu hadapan kita akan pindah ke Masjid Bukit Besar minggu hadapan. Dia tulis situ ni 380 meter. Ukur ke mana? Dia tulis di luar tu, berpindah pada masjid 380 meter ke depan. Dia ada di pagar. Ada di pagar. Ini insyaAllah minggu depan. Kemudian kita gini lah. Kalaulah minggu depan tu kita orang yang sama, kita akan berjalan macam biasa. Kalau minggu hadapan tu bercampur dengan orang-orang yang tak pernah mari, kemungkinan sebelum kita sambung kitab tu kita akan undur sedikit. Undur bab qasas ta'aruf ta'yin, tapi kita tak akan baca kitab. Kita akan ambil poin. Kalau kita tengok ada orang-orang hak tak pernah mari lagi. Jadi kalau kita sambung straight gitu, dia akan jadi terkia-kia lah. Kita akan cerita lebih kurang sikit hak pembicaraan hak sebelum, barulah kita sambung balik kepada hak kitab kita. Kena gitulah dah. Yelah kita ni kita tempat baru, tapi kitabnya tengah. Orang ingat ke baru buka kelas. Baru buka kelas. Kena kelas tu kitab tengah dah. Jadi kalau nampak ada orang-orang yang tak pernah mari, jadi beri peluang lah sikit. Mana kita akan undur cerita hak dalam kitab kita ni. Tak apa dah. Ngulang lah panggil. Jangan tak mari orang depan. Ustaz minggu depan nak ngulang lah, tak mau mari je. Kita betul lah ya tulis kan ni. Kita kena beri peluang jugalah. Biar dia tahu hak kita baca kitab ni bicara apa. Gitulah. Kan ni. Lepas tu saya pun tak tahu lagi tu macam mana hak dia punya susunan dia di tempat tu. Dikatakan ada juga khusi-khusi apa semua hak dalam bilik dia tu. Masa Haji berhenti semayang Jumaat pun tak tengok sekitar, tak tengok. Kita semayang sudah kita balik. Jadi tak tengok dia punya kawasan, tak tengok. Jadi insyaAllah nanti habis kelas nak kita tengok jugalah keadaan dia tu macam mana, tempat dia tu. Ada ni. Macam sebut ngelepah lah, parking pun mana kita kata lega lah. Tahu? Parking tu dalam macam kita sini ni, dia tepi jalan apa semua. Tak ada kawasan. Jadi insyaAllah di tempat tu kiranya adalah keluasan, ada kawasan dia. Gitu lah. Mana kita tengok dulu minggu depan macam mana. Mana kalau ada orang-orang yang baru, kita kena raih dia lah sikit. Macam tadi cerita bab syarat wajib apa semua.
Syarat sah apa semua tu mustahak tu. Mana-mana kelas pun cerita bab syarat wajib syarat sah ni, alah, kadang-kadang tak berapa nak luluh mana. Tak berapa nak tahu mana bila sebut berkaitan dengan syarat wajib, berkaitan dengan syarat sah. Syarat wajib terutama sekalinya suci daripada haid dan nifas tu. Suci daripada haid dan nifas tu. Hak syarat tu, hak syarat wajib tu. Dia orang ingat ke selagi tak mandi maka tak wajib. Salah sangat-sangat. Salah sangat-sangat waktu tu. Tapi kalau di Terengganu kita ni bukan kata hak suci daripada haid, suci daripada nifas. Tunggu 40 hari tu pun bulat mata dah. Sebab apa? Memang dia tunggu 40 hari. Allah beratnya lah kata. Tunggu 40 hari ni, 30 hari kering dah, 35 hari kering dah. Dah berapa hari tak semayang. Tu berat sangatlah tu. Mana ada hak 40, ada hak 44. Ada 44. Tunggu 44. Lepas tu dia pun ambil daunnya, dia pun siap. Nak lepas dia nyakit ngoyang, dia kata. Pelepas dia nyakit ngoyang, dia kata. Lepas tu 44 hari baru mandi, baru semayang. 30 hari kering dah, 14 hari 2 minggu dah semayang. Allah lah. Dak sekarang ni masalah tinggal satu hadah. Tak sedar pula dia tu ada tinggal semayang. Dia ingat ke dia ada, alhamdulillah, saya daripada budak lagi tak pernah tinggal semayang. Lepas tu sekali beranak 2 minggu tinggal, beranak pula 10 orang. Zaman dulu lah ni, cerita orang dulu. Sekarang dia tak ada beranak ramai. Beranak pula 10 orang. Lepas tu sekali beranak 14 hari tinggal semayang. Lepas tu sebelum beranak tu dia 3 hari dah tak semayang. Nak kira mana tu? Sakit tak semayang dah. Sakit nak beranak tak semayang dah. Beranak rumah ni zaman dulu. Sakit tak pada tak semayang dah. Tapi Tok Bidang balik dah sebab hilang sakit. Masak boleh, semayang tak boleh. Ini sungguh ni. Jadi sekarang ni orang jenis muda panggil Tok Bidang, tak ada siapa Tok Bidang beranak dah. Orang jenis muda. Orang jenis payah 2-3 hari duduk main Tok Bidang pergi balik. Tok Bidang balik mana tak jadi nak beranak lah. Dia boleh masak nasi. Tapi semayang tak boleh dah nak beranak. Lepas masak nasi ya. Dan ini sungguh ni 2-3 hari tak semayang. Allah beratnya lah. Tak masalahnya dia bangun, dia masak Tok Bidang balik dah. Dia boleh masak. Tu kata macam mana kita nak bertaubah kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu dosa dan pahala. Berkali Terengganu je dah tunggu 40 dah. Negeri lain tak ada pun kali. Terengganu je berkali. Bukan, sebab saya pernah tanya kawan-kawan duduk ngaji di Kelantan apa dia. Dia kata dah je dengar pun dia kata tunggu 40. Ke ini pas semayang lah tunggu 40 nya. Tu Allahu'alam, tu tanya kawan-kawan. Dia tak ada yang dengar dia kata. Tu kata Terengganu, malu kau orang Terengganu. Cik Kelantan ke Jerti? Asal Kelantan, duduk Jerti. Ada orang Terengganu, kau Kelantan. Dah itu cerita bab fiqh, cerita bab akidah. Lepas tu kata belajar fardu ain tu wajib ijma' ulama'. Tanpa ilmu fardu ain kita nak selamat agama macam mana? Keluarga kita nak selamat agama macam mana? Tanpa ilmu fardu ain. Jangan buat mudah-mudah ilmu fardu ain ni. Ilmu fardu ain sokmo, tak apa ilmu fardu ain sokmo. Ilmu fardu ain saja, tak apa ilmu fardu ain saja. Ada masalah tu. Ni kita 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin.
Di antara kata-kata yang berdosa ialah berdusta, mengumpat, berbantah-bantah, mengejek, menyenda-nyenda, berseluruh dengan kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam, dan memuji-muji yang menjadi punca kebinasaan kepada yang dipuji. Ini di antara kata-kata yang berdosa yang diumpamakan dengan api. Diumpamakan dengan api terdahulunya. Hak kata-kata yang berdosa. Kita cerita minggu lepasnya hak berkaitan dengan berdusta. Panggil apa? Kazib. Kalau kita cakap gok, pelawak. No, pelawak lah. Dengan bahawa apa yang kita cerita tu menyalahi dengan barang yang berlaku. Barang berlaku pasal lain, kita cerita pasal lain. Itu dia panggil dusta. Kalau sidik benar ni, mutabaqatul khabari lil waqi'. Itu sidik. Mutabaqatul khabari lil waqi'. Bertepatan cerita dengan apa yang berlaku. Itu dia panggil sidik, benar. Kazib ni pula, apa yang kita khabarkan tu menyalahi dengan apa yang berlaku. Dipanggil kazib. Walaupun apa yang kita cerita menyalahi tadi ni, kita tak sengaja sekalipun. Pada ni. Kita cerita satu perkara. Kita ingat ke begitu? Contoh-contoh ni, orang aksiden, senyap dah. Orang pun cek nadi dia, tak ada dah, mana matilah. Maka kita pun macam mana? Orang aksiden, mati dia. Walau sebenarnya selok je, koma je tak mati. Sekarang ni apa yang kita cerita kata mati tu, yang berlakunya tak mati. Dia panggil dusta. Tapi orang kita kata, saya tak dusta, saya tak sengaja. Tak sengaja, sengaja ataupun tidak, itu berdosa ataupun tidak. Itu bicara lain. Apabila barang yang kita cerita tu menyalahi dengan apa yang berlaku, maka dipanggil dusta. Saya tak sengaja. Tak sengaja tu tetap panggil dusta, tapi tak berdosa. Jadi sengaja ke tak sengaja, itu bukan syarat nak letak nama dusta. Itu syarat berdosa ataupun tidak berdosa. Ada ni. Sekarang dicerita perkara yang tak tepat. Gitulah rekah kita kata dah. Cerita yang tak sebenar. Maka dusta. Syaratnya cerita tak tepat tu sengaja. Dah. Tak syarat sengaja ke tak sengaja. Sengaja tak sengaja ni syarat berdosa ke tidak. Kamu sengaja, berdosa kamu. Kamu tak sengaja, tak berdosa kamu. Situ. Tapi maknanya sengaja ataupun tidak, itu bukan menjadi syarat bagi nama dusta. Itu menjadi syarat berdosa ataupun tidak. Kan kita nafikan kita dusta kan. Saya tak dusta, saya ingat dia mati sungguh. Dustalah kamunya, tapi kamu tak sengaja, kamu tak berdosa. Mana kita nafikan dusta. Tak ada nak nafikan dusta tu. Sebab pada cerita tak tepat, namanya dusta. Tak sengaja, tak berdosa. Situ. Maknanya, sengaja ataupun tidak, itu bukan syarat nak letak nama dusta. Itu syarat berdosa ataupun tidak berdosa. Ada ni. Ini cerita bab dia punya ta'rifan dusta. Kemudian minggu lepas, cerita dah berkaitan dengan dusta yang haram. Ijma' ulama' hukum asal. Kemudian dusta ni pula haram. Ada haram dosa besar, ada haram dosa kecil. Mana haram dosa besar? Dusta yang memudaratkan orang ramai. Hak biasa tu buat misalnya, kalau dulu dia dusta, dia kata ada harimau di dalam kebun, maka orang kampung pun tak keluar noreh lah, takut ke harimau. Mana apa tu? Dia memudaratkan orang ramai, maka dusta yang seumpama tu dosa besar. Dia dusta hanya sebagai nak tambah perisa cerita handalang dia.
Cerita handalang. Dia cerita ni, dia sebenarnya benda ni bergaduh dengan seorang dua orang aja. Masa nak cerita 4-5 orang sekali kita hadap. Pada ni 4-5 orang. Nak tambah perisa, nak bagi sedap cerita handalang di zaman muda. Orang tukar dengar pun, baru ni kata 3 orang, hak ni 5 orang pulak, ni ramai pulak. Orang berkadang-kadang hak jenis dia cakap dengar boleh lah. Pada ni faham tu? Dengar dia cakap pada lebong ke dia je mung lebong pada lebong. Yelah, dia dusta ni banyak-banyak panggilan. Dusta, pelawak, lebong, ngecek, apa lagi? Ajak nama. Padang kena lebong ke dia, mu dengar dia cakap. Cakap reka je tu, nak akad diri. Ni. Tapi dusta dia tu adakah memudaratkan orang? Tak, dosa kecil. Dia gitu. Tapi dusta, hukum asalnya adalah haram. Kemudian ada dusta yang dibenarkan pada syarak. Bahkan terkadang dusta tu diwajibkan pada syarak. Dusta yang diwajibkan pada syarak, sebagai nak cerita minggu lepasnya, dusta kerana nak mengelak orang daripada dizalimi. Tu. Mana orang tu lari, orang kejar dia, nak menzalimi dia, kita nampak dia lari sembunyi di mana, orang kejar dia tanya kita, "Mu nampak tak sianu-sianu?" Hak cerita yang tepat adalah nampak. Tahu tak dia sembunyi di mana? Cerita yang tepat adalah tahu. Satu cerita yang tepat orang panggil sidik. Tapi kita boleh tak di situ kita cakap benar. Haram kita cakap benar. Wajib kita dusta. Dustanya macam mana? Hak sebenar nampak, jawabnya tak nampak, dusta. Hak sebenar tahu, jawab tak tahu, dusta. Tapi itu dusta yang diwajibkan. Ni hak nak dizalimi ni. Ada pun kalau polis kejar, hak tu beritahu je lah. Tu bukan nak dizalimi tu. Polis nak takak orang salah. Kita jangan syubhat sama pula. Jangan syubhat sama. Ada ni. Jangan jadi polis kejar. Ni nak kena zalim ni. Kena cakap nawak, jangan. Tu bukan hak nak dizalimi. Tu kalau kita gagah, kita tolong polis tu. Kalau kita gagah lah, tidak memudaratkan diri kita, kita kena tolong polis tu. Tolong sekat sama ke. Tapi kena tengoklah kawan tu ada senjata ada apa, bukan gu kita lah jadinya. Tengok keadaan. Tapi hak ni hak nak dizalimi. Dusta yang wajib, contohnya orang tanya kita bab maksiat pada masa lampau, maka haram kita cerita benda sebenar, kita wajib dusta. Ingat baik tu. Kita wajib kena dusta. Begitu juga kalaulah kita ni pegang harta amanah. Duit anak yatim ada tangan kita. Duit masjid ada tangan kita. Orang mencuri, tanya kita di mana duit itu. Kita jawab tak ada, tak tahu. Tak ada lah, kalau tak ada dengan saya. Saya tahu balik dah, wajib dusta. Adapun kalau untuk harta kita, tu tak apalah. Ni harta amanah ni. Faham tak ni? Harta hak kita pegang, hak yang diharap oleh orang kepada kita. Itu di antara dusta yang diwajibkan. Kemudian dusta yang dibenarkan. Dusta yang dibenarkan. Dalam kitab Penawar Bagi Hati dan kitab Sairus Salikin, dia panjanglah cerita ni. Hak dusta yang dibenarkan. Dibenar ni terkadang hukumnya sunat, terkadang hukumnya harus. Hak tadi tu hukum wajib. Hak dalam kitab Penawar Bagi Hati, berdusta itu haram. Ni ijma' ulama' ni. Melainkan kerana sangat berhajah kepadanya. Sangat berhajah. Hajah mana? Hajah syar'iyah lah, hajat syara'. Bukan hajat nafsu kita. Hajat syara'. Mana hajat syara'nya? Seperti
Berdusta kerana nak mendamaikan orang berkelahi. Tu contoh. Berdusta dalam peperangan, tu satu. Berdusta kerana mendamaikan orang berkelahi. Tu sangat berhajat tu, nak suruh dia baik. Hajat ni hajat syar'iyah, hajat syarak. Hajat syarak. Dia nak mendamaikan orang berkelahi. Kalau kita katalah kita kedua-dua belah tu kita pergi mari belaka. Hak sebelah A pun kawan kita, hak sebelah B pun kawan kita. A dengan B ni berkelahi. Jadi apa lagi ke sebelah A tanya orang belah B macam mana? Sebenarnya sebelah B tu marah lagi. Kata macam-macam laginya. Kita kata dia okey dah, senyap dah kata apa dah. Tu. Tepat dak dia cerita tu. Tak tepat tu panggil dusta. Hak tepatnya adalah dia masih lagi marah. Dia masih lagi kata macam-macam. Pada ni. Tapi dia kata hak sebelah nu tak marah dah. Dia pun senyap dah. Tepat ke dak? Tak tepat tu panggil dusta. Ni hak dusta yang dibenarkan. Bahkan terkadang dusta tu wajib. Kalau kita cerita, jadi mudarat. Dia ni bukan setakat marah lagi. Dia kutuk siapa ketuk nenekmu dia dibaki. Hak ni pun akak parang lalu pergi cari. Pada ni. Kalau kita cerita tu memang nyata mudarat, haram kita cerita. Kita sudah menjadi seolah seperti namimah, orang yang melaga-lagakan orang. Namimah. Orang panggil apa? Batu api. Panggil lalat ija. Orang panggil golok mata dua. Pada ni. Kalau kita panggil penghasut. Mengadu domba. Ni. Namimah. Nabi kata la yuhul jannata namam. Tidak akan masuk syurga orang yang namam, orang yang menghasut, orang yang melaga-lagakan orang. Mengumpat, tidak melaga-lagakan orang, cerita keburukan, haram dosa besar dah. Ni mengadu-ngadu ni, dia nak supaya orang ni jadi rosak dengan kelahi, ni besar lagi dosa daripada mengumpat. Mengumpat tu dosa besar dah. Mengumpat ni bukan melagakan orang, dia cerita keburukan, pun haram dosa besar dah. Ini melagakan orang ni supaya berkelahi. Ni tak tergambar dah lah. Ni besar beratnya sebab dia nak merosakkan. Jadi kadang cerita sebenar tu seolah-olah kita jadi orang yang melaga-lagakan. Kita kena bohong sebab apa? Sebab kita nak mendamaikan. Kita bohong bukan nak mendamaikan, takut jadi larat. Kalau kita cerita benda sebenar, hak dia kata macam-macam kut belakang ni, memang akan jadi huru-hara. Wajib kita bohong. Ada ni. Ini bohong untuk mendamaikan orang yang berkelahi. Dan kita pernah bagi hati, berdusta suami tak kala engkar ia di hadapan isterinya bahawa ada madunya lebih kasih kepadanya. Ni. Ni hukum fiqh ni. Ni hukum ni. Jangan dah suka gitu. Suka pula. Ni baca kitab ni. Kitab pernah bagi hati. Dah iyalah. Memang hak tu hak Nabi kata tu. Hak Nabi kata hak tiga perkara ni. Satunya peperangan. Hak dusta yang dibenarkan. Satunya wal islaha bainan nas. Nak mendamaikan antara manusia. Wa hadisar rajuli imra'atahu wa hadisam ra'ati zaujaha. Ni. Bercakap oleh orang lelaki akan isterinya dengan barang yang isteri dia suka, dan bercakap oleh orang perempuan akan suaminya dengan percakapan yang suami dia suka. Ada ni. Makna suami isteri ni tak semestinya nak cakap betul benar. Dahlah kalau perkara yang menyebabkan jadi balas, yang dah cerita lah. Dia bukan salah bini dua je. Hak Nabi kata, hak ni wa hadisar rajuli imra'atahu wa hadisal mar'ati zaujaha. Bercakap oleh orang lelaki akan isteri dengan barang yang isteri suka. Dan bercakap oleh orang perempuan akan suaminya dengan barang yang suami dia suka. Ni.
Dok, kadang-kadang orang ni bukan nak dengar cerita sebenar pun, nak cerita benda, nak dengar cerita hak sedap. Mu ni kok jujur sangat, dia ada cerita gitu terasa hati lah. Maknanya bukan nak dengar sangat hak jujur ni, dia nak dengar hak perkataan yang dirasa tenang. Ada ni. Ini cerita dalam rumah tangga. Ada pun kalau kejahatan yang kita lakukan sebelum kita berkahwin, haram kita cerita. Sebab itu maksiat. Kan kita maksiat lampau, haram kita cerita, wajib kita dusta. Kejahatan lampau. Contohlah kita orang lelaki, sebelum berkahwin, kita banyak kejahatan dengan orang perempuan. Kita orang perempuan sebelum berkahwin, kita banyak kejahatan dengan lelaki dahulu. Jangan duk cerita tu, haram cerita. Ada ni. Haram cerita, itu maksiat lampau. Bertaubat dengan Allah. Bukan konon-konon nak jujur, nak cerita sebenar. Yelah, pada masa sayang tu kawan tu buat sifat senyap je. Lepas kelahi nanti, mu sebelum nikah perangai mu gini. Ukit lalu dah. Masa tu iyalah. Masa dia tengah-tengah sayang lagi tu. Tak apalah, terima seadanya, dia kata. Terima seadanya. Pada masa tengah sayang. Kelahi nanti. Sebab tu jangan cerita. Makna maksiat lampau, haram cerita. Kita ni selepas berkahwin ke, sebelum berkahwin ke, jangan cerita. Masa duduk nak risik ke, nak minang ke. Sebab tu risik kena tanya dengan orang lain. Kalau tanya dia sendiri, dia wajib dusta. Ada ni. Dia tadi cerita keburukan lampau dia. Adapun risik ni, orang yang dirisik, dia kena cerita lah. Dia kena cerita yang berkaitan dengan apa yang keburukan yang dirisik itu. Tu cerita bab lain tu. Pada ni. Maknanya kita kena faham molek ni. Bukan maknanya kok kita boleh cerita segala-gala perkara. Bukan boleh cerita segala-gala perkara. Hak tu hak sebelum, hak ni cerita dalam rumah tangga. Kalau dalam Sairus Salikin, dia lagi panjang dah Sairus Salikin ni. Harus ia berdusta akan isterinya kerana meredakan ia akan isterinya, atau berdusta ia akan isterinya bahawa kasih akan dia lebih daripada kasih akan madunya. Sayang ke hak bini tua lagi daripada bini muda. Sayang bini tua, bini muda. Sayang bini muda lahnya. Tapi dia kata sayang hak tua, dia kata daripada hak muda. Dusta. Hak tu dibenarkan pada syarak. Pada ni. Sebab apa ni? Untuk dapat ketenangan. Sekarang ni hak berkelahi kat luar pun, kita nak mendamaikan orang berkelahi, dibenarkan dusta. Ni pula kita nak berkelahi dalam rumah pula. Nak kelahi rumah pula. Mana sayang? Hak tua kat muda. Sayang muda lah. Dia perambat lah. Dah ni. Dia pun ceritalah, sayang hak tua lah. Tapi kalau orang puan ni dia cerdik, ni dusta hak syarak benar kan ni. Tak apalah, sebab dia pun bukan nak dengar benda sebenar pun. Dia nak dengar benda yang sedap di hati. Gitu. Mana ni? Dia rasa senang sikit. Tapi dia tahu dah, ni ngaji di masjid ni, kitab penawar bagi hati ni. Hak dusta yang dibenarkan pada syarak ni, terkalu isteri tu ngaji juga. Tapi dia faham lah. Tak apalah. Ada ni. Bukan maknanya kita ni bila sebut kata dusta yang dibenarkan, bohong sunat, dia letak P.Ramlee. Dia letak tu P.Ramlee tu, dia kata bukan. Itu memang hukum. Ni kadang sekarang orang main tu kan. Orang lebar dusta yang dibenarkan. Memang ada dusta yang dibenarkan. Belajarlah. Strategi. Kadang-kadang dia terpaksa kena dusta dalam keadaan hajah yang bersangatan. Tanpa dusta akan jadi mudarat yang besar kepada jemaah umum, kita kata. Maka syarak membenarkan. Orang sekarang dah dia buat jaja pula. Orang lebar ni dia haruskan dusta. Memang ada ketika bukan kata dia haruskan, bahkan terkadang diwajibkan. Hak tu kena belajar molek. Ini bab hukum hakam ni.
bab hukum hakam. Ada ketika kita dibenarkan berdusta. Faham tak ni? Maknanya bukan kata kita ni luruh bendu, bukan. Bukan luruh bendu. Ada perkara-perkara kita kena sembunyikan. Sembunyi ni kita dak cerita daripada awal. Ya pun tidak, tidak pun tidak. Hal tu tak panggil dusta. Tapi ada ketika kita terpaksa kena bercerita. Tidak dia nak bercerita, orang katanya berulang-ulang. Kita pun cerita yang nak mengelak daripada berkelahi, nak mengelak daripada huru-hara rumah tangga ke contohnya, jemaah ke contohnya, masyarakat contohnya. Ada ni. Dia wa imma dusta wa imma mengumpat. Mengumpat nanti kita akan bicara. Mengumpat haram ijma' ulama'. Tapi ada ketika mengumpat tu dibenarkan, bukan ada ketika mengumpat tu diwajibkan. Ni kita boleh buka dalam kitab-kitab. Dan kitab Azkar bagi Imam Nawawi, Riyadhus Salihin bagi Imam Nawawi, dan kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Sirrus Salikin bagi Imam Ghazali, dan kitab Sirajut Talibin syarah kepada Minhajul Abidin didatangkan 6 keadaan yang mana mengumpat ni dibenarkan pada syarak, dibenarkan pula ijma' ulama'. 6 keadaan 6 tempat dengan dalil-dalil dia lah. Hak dibenarkan hak 6 tempat ni. Dan hak dibenarkan 6 tempat ni terkadang diwajibkan mengumpat. Ni kita kena balik pada hukum. Memanglah mengumpat ni haram ijma' ulama' pada hukum asal, dan diistisnakan, dikecualikan 6 keadaan ni tidak diharamkan mengumpat, dibenarkan, dan 6 keadaan yang diistisnakan ni pun ijma' ulama'. Tidak mengharamkan mengumpat dalam 6 keadaan, 6 situasi. Ni semua kena balik kepada ilmu agama. Jadi kita sambung baliklah di kelas kita di Masjid Besar minggu hadapan. Kita sambung di mengumpat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.